Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafas minhu al-huduri, mislahu zilna ra'ayna qaddu ya wajha sururi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qirataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alimu sirri wa afa, mustajibu da'awati, rabbi irhamna jami'an bi jami'i salihati, wa salatullah ala man ala tabiri suduri, amadun ali Muhammad, sahibul wali muniri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk berada dalam rumah Allah ini. Jangan lupa kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, di samping kita mendapat pahala menuntut ilmu kerana malam ini majlis ilmu, kita juga dapat pula pahala i'tikaf, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, arti maksudnya sesiapa yang beriktikaf seketika dalam rumah Allah, maka Allah jauhkan dia daripada api neraka, antara dia dengan neraka 3 batang sungai. Setiap satu batang sungai lebarnya antara langit dengan bumi. Itu seketika 10 minit, 20 minit. Kita ni insya-Allah mungkin sampai pukul 12. Boleh tuan-tuan? Masya-Allah, hebat. Luar biasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita ni i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid billahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama dalam keadaan penuh susah payah, dengan penuh pengorbanan yang tak dapat kita bayar walau sepenuh isi dunia sekalipun. Dan begitu juga pada sekalian isi keluarganya yang mulia dan semua para sahabat yang diridai. Dan demikian juga kepada sekalian para alim-alim ulama yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita sehinggalah hari yaumul qiyamah. Dan dengan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis dan Tuan Pengurusi Masjid Taman Seri Mulai Perdana. Masya Allah, tahniah, mabruk, ahlan wa sahlan. Ini merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada para jemaah di taman ini, kerana dikurniakan Allah rumah Allah yang cantik, yang begitu indah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih saya kepada Tuan Pengurusi Haji Zakaria yang telah menyebut saya dan sekalian ahli lembaga pentadbir masjid ini, dan sekalian mereka yang telah bergotong royong untuk menjayakan majlis Maulid Rasul siri yang pertama pada malam ini. Mudah-mudahan semua mereka yang telah bersusah payah untuk menjaga majlis ini dan semua para jemaah yang ada dalam majlis ini dirahmati Allah dan diberkatkan Allah dalam rezekinya, umurnya, anak cucunya, dan dikabulkan sekalian hajat, diampunkan semua dosa, dan dimatikan semua kita dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ditemukan Allah walaupun kita asalnya semuanya satu rumpun, tidak ada beza Singapura, Johor, Malaysia, kerana semuanya itu satu rumpun, satu rumah, cuma kat Serambi, kat dapur, kat tengah rumah itu saja.
Yang membezakan kita hanya politik saja, membezakan kita batasan-batasan geografi saja. Tetapi yang sebenarnya kita semua satu sahaja. Maka dengan itu saya percaya apa yang akan saya bicarakan ialah sama saja seperti yang para asatizah, ustaz-ustaz kita sudah membicarakan dan akan bicarakan. Cuma sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian para malaikatnya berselawat atas Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat atasnya dan ucapkan salam yang sempurna. Jadi bila kita dengar ayat ini, wajib kita membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kerana apa? Kerana Allah perintah kita, wahai orang beriman. Jadi kita orang beriman, selawat kamu atasnya. Jadi kita kena selawat. Maka dengan sebab itulah ulama-ulama kita keempat imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka sekalian, telah mewajibkan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila nak baca selawat ni, maka diwajibkan sekurang-kurangnya, paling kurang dalam solat 5 waktu. Itu paling kurang. Kalau boleh lebih lagi. Jadi dalam solat 5 waktu, kita siapa yang sembahyang tak baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sah sembahyang dia, tak pakai. Kenapa? Menjadi rukun sembahyang. Kenapa? Kerana Allah memerintahkan kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan bagaimana hebatnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sembah kepada Allah yang Maha Besar. Apa kena mengena pula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi perintah Allah dan semua ulama telah setuju, mesti wajib dibaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Kalau tidak sah sembahyangnya. Menunjukkan walaupun kita menyembah kepada Allah, tetapi dalam masa sama kita wajib memberikan penghormatan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau tidak diberikan penghormatan kepada baginda, sembahyang kita pun tak laku, tak pakai dan tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebenarnya ketinggian, keagungan, kemuliaan, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tak dapat nak kita gambarkan. Kenapa? Banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran yang menunjukkan bagaimana kebesaran, keagungan, kehebatannya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila saya sebut Rasulullah tu sambutlah sama-sama sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun rasa semangat sikit. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Kenapa? Kerana Allah dalam ayat ini yang kita dengarkan daripada setiap hari Jumaat di atas mimbar, di mana imam pada khutbah yang kedua pasti akan membaca ayat yang telah kita sebut tadi. Allah Subhanahu wa taala membuat satu pengisytiharan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah buat pengisytiharan itu, Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada kita berselawat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sekarang soalan kita, Allah mengisytiharkan dia berselawat dan sekalian malaikat berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah perintahkan kepada orang beriman, kita tanya diri kita, ada tak amal ibadat yang lain sebelum Allah perintah kepada kita dan Allah isytiharkan, Allah mengerjakannya? Kita pergi pada sembahyang. Sebelum Allah perintah kita sembahyang, ada tak dalam Quran atau dalam hadis yang mengatakan Allah sembahyang? Ada ke tak ada tuan-tuan? Tak ada. Mana ada? Allah dialah Tuhan. Nak sembah pada siapa pula? Kita lah sembah pada dia. Dia nak sembahyang, kenapa pula? Nampak?
Begitu pula dalam ibadat puasa, sebelum Allah perintahkan kita puasa, cari dalam Quran, cari dalam hadis yang Allah isytiharkan Allah puasa. Ada? Tak ada juga. Demikianlah zakat, demikianlah haji, demikianlah semua perintah-perintah agama. Ada tak Allah Ta'ala isytiharkan yang Allah melakukan yang dahulu sebelum diperintah pada kita? Tak ada. Habis, kenapa pula sebelum Allah perintah kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah isytiharkan yang Allah berselawat? Nak menunjukkan apa dia tuan-tuan? Nak menunjukkan bagaimana hebat, besar, agungnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Nabi kita tuan-tuan, bukan sembarangan, bukan manusia biasa, tapi manusia yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menyoal lagi, Allah Taala berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah mulanya Allah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyunya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Bukan. Apabila ustaz? Apakah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir? Tidak. Apabila? Apabila dijadikan langit dan bumi? Tidak. Apabila? Pada saat yang pertama setelah Allah Ta'ala jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nur, Allah menjadikan kalam, pena, pen. Allah perintahkan supaya dituliskan, tulis segala-galanya. Antara yang ditulis juga ialah kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dari saat itu, sebelum Allah jadikan langit dan bumi, sebelum Allah jadikan jin dan manusia, sebelum Allah jadikan sekalian makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masya Allah. Jadi dari saat itu Allah sudah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum dilahirkan, cuma nur Nabi kita sudah berwujud pada saat tersebut. Jadi gambarkan tuan-tuan, soalan yang ketiga, sampai bilakah Allah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapan kita, selama dalam Quran itu tertulis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, selama itulah Allah akan berselawat. Daripada saat yang pertama itu sampailah jadi di dunia, sampailah Nabi kita dilahirkan, sampailah Nabi kita wafat, sampailah kepada zaman hari ini. Sampai bila? Sampai kiamat? Tidak. Habis sampai bila? Sampai yaumul hisab? Tidak. Habis sampai bila? Sampai orang masuk syurga? Tidak. Habis sampai bila? Selagi ada nama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, selagi itulah Allah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila ustaz? Sampai bila-bila, tak ada penghujungnya. Kenapa? Kerana Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah daripada sifat Allah. Al-Quran adalah qadim. Qadim itu apa? Dia kekal selama-lamanya. Kalau sekiranya Al-Quran itu kekal selamanya, maka selama-lamanya lah Allah berselawat atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penghujungnya. Subhanallah, hebat betul Nabi kita. Sampai begitu sekali daripada sebelum jadi dunia ini sudah Allah berselawat atas Nabi kita. Sampai hari ini Allah berselawat atas Nabi kita. Kemudian sampai yaumul qiyamah Allah berselawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai manusia dan syurga Allah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kepada bila-bila tidak ada penghujungnya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila para sahabat-sahabat mereka memahami akan ayat ini, maka mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad arafna as-salama alaik, walakin kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, kami dah faham macam mana nak disalam pada kamu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dah salam lah tu. Tetapi bagaimana nak berselawat? Sebab Allah perintah dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat Nabi SAW. Wahai orang beriman, selawatlah kamu atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi sahabat-sahabat tak tahu macam mana nak selawat Nabi. Kenapa tak tahu? Sebut aja lah Allahumma salli wa sallim Muhammad.
Muhammad, takkan sahabat tak tahu? Bukan begitu. Sahabat faham lebih dari itu. Sahabat faham yang selawat Allah tu begitu hebat, begitu luar biasa. Setiap detik, setiap saat dan setiap masa, sepanjang masa Allah dan sekalian malaikat berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita manusia tak mampu nak melakukan sedemikian itu. Jadi sahabat datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad arafna as-salama alaik, walakin kaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, kami dah tahu dah macam mana nak beri salam pada kau, tapi macam mana nak ucap selawat atas kau ya Rasulullah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk termenung. Datang malaikat Jibril, ajar kepada Nabi, beritahu kepada sahabat-sahabat. Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang kita baca dalam tahiyat akhir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, selawatkanlah atas Muhammad. Tapi kita tak baca salli ala Muhammad, kita baca salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz kita nak tambah-tambah Sayyidina pula? Kita bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ajar macam tu. Nabi ni orang yang tawaduk, tuan-tuan, rendah diri. Walaupun dia Nabi hebat darjat tinggi, dia tak tunjuk aku Sayyidina, tak ada. Dia rendah diri, Muhammad salli ala Muhammad. Tapi kita lah umatnya mengenal ini Nabi, kita kena beri penghormatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya ayah nama Ahmad, ibu kita nama Fatimah. Kita balik rumah panggil ibu kita Fatimah, Fatimah. Apa mak kita cakap? Kurang ajar yang budak. Kau ingat aku ni kawan kau? Habis kan nama mak Fatimah. Yelah nama mak Fatimah, panggil aku mak lah. Takkan panggil nama Fatimah pula. Kita jumpa bapa kita Ahmad, Ahmad. Budak ni, aku bapa kau panggil Ahmad, Ahmad. Kenapa bapa Ahmad? Yelah aku bapa kau. Kau panggil Ahmad macam kawan-kawan pula. Panggillah bapa. Nampak tuan-tuan? Kita pun tak terima. Macam mana pula kita nak panggil nama Nabi Muhammad, Muhammad aja? Ini namanya, maaf tuan-tuan, kurang adab kita dengan Nabi SAW. Kita pergi kerja, kita punya bos yang acong, semayang mau tidak, mandi junub pun tak pernah. Kita panggil bos, bos. Kita tak panggil acong, kita panggil bos. Kita panggil sir, kita panggil mister. Orang kafir tak semayang, mandi junub pun tak pernah. Kita hormat panggil dengan gelaran mister, bos, encik. Ini Nabi sendiri. Oh Ustaz, kita tak boleh baca Sayyidina ini, tak boleh. Ini orang yang tak faham namanya, tak faham beradab. Kita manusia disuruh beradab dengan orang yang lebih mulia daripada kita. Siapa lebih mulia daripada semua manusia? Yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Jadi bila kita baca dalam tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan baca Muhammad, Muhammad saja. Maaf tuan-tuan ya. Jadi begitulah yang saya faham dalam mazhab Syafi'i kita. Sunat dibacakan Sayyidina Muhammad. Jadi apabila sahabat-sahabat diajarkan Allahumma salli, bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Apa maknanya? Ya Allah, selawatkanlah atas Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita, maknanya di sini sahabat diajar Nabi supaya minta pada Allah, ya Allah, selawatkan atas Nabi. Jadi yang selawat Allah ke kita yang selawat? Yang selawat Allah. Kita minta Allah, ya Allah, selawatkan atas Nabi. Bukan kita yang selawat, kita minta pada Allah selawat atas Nabi. Pelik ke tidak tuan-tuan? Pelik apa Ustaz? Selawatlah tu. Peliklah. Bila Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, ada tak kita kata ya Allah sembahyang untuk kita? Tak ada. Bila Allah Ta'ala perintah kita puasa, ada tak kita kata ya Allah puasa untuk kita? Ada ke tidak tuan-tuan? Tak ada. Bila Allah suruh kita haji, zakat dan macam-macam lagi, kita tak kata ya Allah buatkanlah haji untuk aku, buatkanlah zakat untuk aku. Tak ada. Tapi kenapa pula bila Allah perintah kita ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman selawat, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita pula diajar Nabi. Nabi ajar kita tuan-tuan, bukan ulama, Nabi.
dengan wahyu Allah yang diberi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana selawat kita takkan sempurna. Kerana kita pun lemah, tak mampu nak berselawat seperti mana selawat yang Allah kepada Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dialah Tuhan yang menjadikan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dialah Tuhan yang mengetahui apakah selawat yang sempurna untuk kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka dengan sebab itu kita minta pada Allah, ya Allah, selawatkanlah atas Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Di sini saja, ayat ini saja sudah cukup jelas bagaimana hebatnya, besarnya, mulianya, tingginya darjat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main tuan-tuan. Bukan seperti yang setengah-setengah orang faham. Bila Allah Ta'ala nak jadikan Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman yang nak diambil daripada kota Mekah, Nabi Allah Ta'ala tengok mana budak-budak Mekah yang baik, yang bagus akhlak. Oh, Muhammad ni baik akhlak, dilantik dia jadi Nabi. Bukan macam tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah Allah pilih daripada awal sebelum Allah jadikan segala-galanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bertanya pada sahabatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Jabir, hal arafta man huwa awwalu khalqi khalaqahu Allah?" Tahukah engkau siapa dia makhluk yang pertama yang Allah jadikan? Menjawab Jabir, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka jawab baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqahu Allah nuran nabiyika ya Jabir." Pertama sekali yang dijadikan Allah ialah nur nabimu wahai Jabir. Sebelum Allah jadikan segala-galanya, sebelum ada langit, bulan, bintang, sebelum ada jin, sebelum ada manusia, sebelum nothing, zero, tak ada apa, Allah pertama sekali jadikan nur Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nur. Kemudian daripada nur Nabi kita itu dijadikan qalam, dijadikan langit, dijadikan bulan, bintang dan segala-galanya. Jadi Nabi kita yang pertama wujudnya dalam bentuk nur, tapi yang akhir sekali dizahirkan ke dunia sebagai Nabi penutup segala-gala Nabi, khataman nabiyyin. Itulah yang ayat ini dibaca oleh imam kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu bapa kepada anak-anak lelaki seseorang kamu, kerana anak lelaki Nabi SAW semuanya kembali pada Allah masa kecil lagi. Itu kehendak Allah Ta'ala dengan hikmahnya. Tetapi adalah dia Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi-nabi. Jadi Allah sudah tetapkan Nabi SAW awal wujudnya dalam bentuk nur, akhir zahirnya dalam bentuk manusia di akhir zaman, iaitu zaman kita, iaitu dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat daripada sini, pernah apabila Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, kita semua tahu Allah jadikan dia dalam syurga. Kemudian kerana dia makan buah larangan, dengan hikmah Allah Ta'ala, maka diturunkanlah dia ke dunia. Kita tak mengatakan Nabi Adam buat salah, kita tak mengatakan Nabi Adam buat dosa. Itu kurang adab kita dengan Nabi. Sebab Nabi-Nabi Allah ini semuanya maksum, terpelihara daripada dosa. Maupun dosa besar atau dosa kecil, mereka terpelihara, tidak akan lakukan. Tapi kenapa Nabi Adam makan buah yang dilarang Allah? Itu dengan hikmah Allah. Kenapa? Kerana Allah jadikan Nabi Adam AS untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau dia di dalam syurga, macam mana nak jadi khalifah? Dia kena turun kat bumi juga. Dan Allah Ta'ala dah jadikan Nabi Adam itu bapa manusia. Kalau duduk dalam syurga, isterinya bernama Hawa takkan beranak. Sebab orang perempuan dalam syurga tak ada haid, tak ada nifas. Sebab syurga itu suci bersih. Dia mesti turun kat dunia juga.
Itulah hikmahnya Allah SWT bahawa Nabi Adam AS memakan buah larangan. Hikmah Allah, kehendak Allah. Jangan kita kata Nabi Adam buat salah, buat dosa. Kurang adab kita dengan Nabi-Nabi Allah. Kalau saya nak cakap kurang ajar, kasar sangat. Kurang adab kita. Itu dia tuan-tuan. Jadi Siti Hawa pun makan, dia pun telan habis. Sebab itulah orang perempuan, anak cucunya Siti Hawa, wajiblah dia datang bulan setiap bulan. Kenapa datang bulan? Sebab nenek dia yang pertama makan buah larangan. Jadi dah telan habis, dia tetap bulan dia datang kotor lah, buah kotor tu. Itu hikmahnya. Nabi Adam AS pun makan juga, tapi tak sempat nak telan. Malaikat Jibril tahan kat tekak dia. Terlekat kat tekak hati kita orang lelaki. Ada tak buah khuldi kat tekak kita? Kalau tak ada tu something wrong tu. Ini bukan lelaki namanya. Jadi Alhamdulillah, mujur juga Nabi Adam tak telah habis. Kalau telah habis, Ismail Jumat mana? Imam uzur. Allah, imam pun boleh uzur. Sebaik pula Nabi Adam tak telah habis. Nampak tuan-tuan? Hikmah Allah Ta'ala juga. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Adam AS bila dia turun ke dunia, dia pun sujud pada Allah, menangis pada Allah, malu nak angkat kepala ke langit, malu. Kenapa malu? Kerana sudah buat kesalahan. Walaupun tu hikmah Allah, tapi bagi dia, dia rasa dia buat salah dah. Malu dia nak angkat muka dia ke langit, dia sujud pada Allah. Gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga kerana berapa banyak dosa. Kalau kita kata dosa manusia, berapa kesalahan? Satu kesalahan pada pandangan mata kita. Kita hari ini berapa banyak kesalahan yang kita buat, berapa banyak dosa yang kita buat. Allah, agak-agak kita ni layak ke syurga ke tidak tuan-tuan? Layak ke tidak? Tak dengar, layak ke tidak? Tak layak kita ni tuan-tuan. Allah, itulah sebab kita baca Ilahi lasturil firdausi a'la. Ya Tuhanku, sungguh aku tidak layak ke syurga-Mu. Inilah orang-orang yang dekat pada Allah, rasa diri tak layak. Kita maha bertuah, kita hanya nampak ibadat kita, yang dosa kita tak nampak. Kita tak rasa dosa pun. Padahal dosa ni zahir, dosa batin, dosa riak, dosa megah, macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil, ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa yang telah kami bertaubat, kemudian kami ulangi lagi, ya Allah. Ampunkanlah kami dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maaf tuan-tuan, boleh saya minum sikit? Terima kasih. Ya tuan-tuan dan puan-puan, setelah Nabi Allah Adam AS pun jatuh ke dunia, tempat yang dia jatuh ialah atas satu bukit yang dinamakan Bukit Adam. Di situ ada tapak kaki Nabi Adam AS, besar tapak kaki dia. Bukit Adam tu terletak kat mana tuan-tuan? Kat satu pulau yang dinamakan Sri Lanka. Di Sri Lanka dia jatuh sana. Nabi Adam AS sujud pada Allah Ta'ala, malu, minta ampun pada Allah. Berapa lama dia sujud? 200 tahun. Subhanallah, 200 tahun tak makan, tak minum, tak tidur, menangis sujud minta ampun pada Allah. Selama 200 tahun air mata dia mengalir sampai menjadi sungai yang membasahi bumi di kelilingnya, menyuburkan akan bumi itu sampai tumbuh dua jenis pokok yang sangat manfaat kepada kita hari ini. Pokok apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Bunga cengkeh dan kayu manis. Bunga cengkeh, kayu manis ni kalau tak ada, masak nasi biryani tak jadi. Mesti ada, wajib ada. Itu tuan-tuan, bila dah datang bunga cengkeh, kayu manis, masak nasi biryani, kena biryani dam lagi, power. Alhamdulillah, berkat. Sebab berkat pada air mata seorang Nabi Allah. Itu Nabi Adam AS. Siti Hawa dia jatuh dekat Jeddah. Yang tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah semua daripada Jeddah. Jeddah tu dari segi bahasa Arab nenek. Sebab sana pun ada makam Siti Hawa. Dulu biasa saya ziarah lah, panjang makamnya. Sekarang ni sudah ditutup, tak apa. Dah ditutup, dah tak ada lagi kita dapat ziarah.
Dan demikian pula iblis yang menjadi angkara, yang telah menyesatkan dan juga telah menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa dan syurga. Iblis itu jatuh. Di mana dia jatuh? Dengan keadaan perut dia terkencit-kencit, terkeluar naja-naja dia, bersepah, bertaburan. Kat mana dia jatuh? Kat California, Virginia, California. Kat mana tu Ustaz? Kat Amerika. Amerika. Habis apa jadi? Tanah-tanah dia pun menjadi subur, kerana dengan iblis jatuh terkencit-kencit, tanah menjadi subur. Maka tumbuhlah pokok yang sangat popular sampai hari ini. Pokok apa tu tuan-tuan? Pokok tobacco. Tobacco. Rokok lah tu. Maaf tuan-tuan ya, yang mana merokok tu saya minta maaf banyak. Ni kita cerita sejarah apa yang saya baca dalam buku lah. Jadi sebab tu orang kata the finest tobacco in the world is from Virginia. Sebab tu original tuan-tuan. Daripada situ baru dia tanam sampai ke Malaysia dia tanam. Begitulah dia. Jadi siapa yang dah dengar ni, kau boleh tobatlah, janganlah ya. Apa lagi nak pegang najis kotor tu. Maaf tuan-tuan ya. Maaf banyak ya. Tuan-tuan marah ke? Marah ya, kalau marah saya cabut lari tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi Adam AS setelah 200 tahun menangis, ya Allah terimalah taubatku, ya Allah terimalah taubatku. Allah ilhamkan kepada Nabi Adam AS untuk memohon doa. Apa doa? Ya Allah terimalah taubatku dengan barakahnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya, setelah Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, Allah bertanya pula pada Nabi Adam, "Hei Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Adam menjawab, "Ya Allah, saat pertama kau tiup roh dalam jasadku dalam syurga, aku lihat di tiang-tiang arasy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tahu tidak ada nama yang diletak sebelah namamu ya Allah, melainkan adalah dia orang yang paling kau kasihi." Jawab Allah SWT, "Benar wahai Adam, laulahu ma khalaqtu khalqa." Kalau tidak kerana Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku jadikan makhluk segala-galanya. Tidak aku jadikan makhluk, tidak aku jadikan kau, dan tidak aku jadikan segala-galanya yang lain. Habis Allah jadikan langit bulan bintang. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun zahirnya tubuh badan jasmani belum wujud lagi, tapi namanya, nurnya sudah ada tertulis di tiang-tiang arasy Allah. Gambarkan tuan-tuan, begitu hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Nabi Adam sudah ada nama Nabi kita. Dan apabila Nabi kita ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Bilakah engkau menjadi seorang nabi? Sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kuntu nabiyan wal adam bainal ma'i wat turab." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Aku sudah menjadi seorang nabi, sedangkan Adam masih antara tanah dengan air, belum lagi jadi jasad, belum lagi jadi manusia. Aku sudah menjadi seorang nabi. Ini bukan saya kata, bukan ulama kata, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sabdakan. Gambarkan tuan-tuan. Jadi kewujudan nabi, pilihan Allah pada Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, bukan baru dipilih setelah mana dia budak yang bagus-bagus kat Mekah ni aku nak pilih jadi nabi. Tak ada. Ini yang dipaham oleh setengah-setengah orang yang tak faham dalam perkara ini. Ini satu merendahkan darjat kemuliaan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat seseorang nak beriman kepada Allah tidak cukup mengaku hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak cukup. Dia kena sambung. Apa dia? Lepas la ilaha illallah, dia wajib baca Muhammadur Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Kalau dia kata la ilaha illallah, tak sah lagi iman dia. Wajib disambungkan Muhammadur Rasulullah. Sebab tu orang-orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, bila nak memeluk agama Islam, wajib menyebutkan 2 kalimah syahadah. Dia kata, tak kata satu, dia kata 2 kalimah syahadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana penyaksian atas Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul adalah syarat keimanan. Bukan sekadar penyaksian,
hati kita, jiwa raga kita sepenuhnya meletakkan kasih sayang cinta kita pada Rasulullah SAW menjadi syarat sah keimanan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih tercinta kepadanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada ibu bapaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Kalau kita hari ini lebih sayang ibu kita, lebih sayang ayah kita, lebih sayang isteri kita, suami kita, anak-anak kita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belum lagi sebenar-benar beriman. Belum. Sayyidina Umar radhiyallahu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu lebih daripada segala-galanya selepas cintaku kepada diriku dahulu." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi." Tidak wahai Umar, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih tercinta kepadanya lebih daripada dirinya sendiri. Sayyidina Umar pun declare, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu lebih dari segala-galanya, bahkan lebih daripada diriku sendiri." Maka Nabi mau menjawab, "Al-an ya Umar, al-an. Sekarang inilah baru benar kau beriman. Sekarang inilah baru benar kau beriman." Ini syarat iman, tuan-tuan. Syarat iman mesti, wajib, hendaklah kita cinta pada Rasul lebih daripada segala-galanya. Sekarang apa makna kita cinta pada Rasul? Oh, saya sayang Nabi ya Ustaz, saya cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu percakapan, burung kakak tua pun boleh cakap juga macam tu. Dia pun boleh tiru juga. Orang-orang Acong sebelah jalan raya pun dengar kita cakap, "Oh, saya pun cinta Rasulullah." Dia pun tak tahu siapa Rasulullah. Tetapi setiap sesuatu pengakuan perlu kepada bukti. Likulli syai'in alama. Setiap sesuatu mesti ada bukti. Apa buktinya, tuan-tuan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang hidupkan sunnah ajaran aku, maka sungguh dia telah cinta padaku. Siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersama-sama aku dalam syurga. Jadi Nabi memberikan petunjuk. Kalau kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu dudukkan, kita ikut sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tu sunnah ajaran Nabi? Jangan kita ingat sunnah tu maknanya hanya sembahyang sunat, puasa sunat. Itu sebahagian. Tapi sunnah tu seluruhnya. Daripada akhlak pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan. Nah, sekarang kita lihat apakah sunnah baginda yang paling besar sekali. Sunnah baginda Nabi SAW yang paling besar sekali ialah Nabi sayang kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Sebab semua umat manusia adalah umat Nabi SAW. Ustaz, orang kafir takkan di umat Nabi? Seluruhnya, maupun dia kafir atau Islam, cuma umat yang beriman, umat yang tak beriman, itu saja. Tapi semuanya terkongkong dalam umat Nabi SAW. Jadi sebab itu Nabi SAW sentiasa doa untuk umatnya, walaupun orang kafir. Kalau sekiranya kita kata Nabi benci pada orang kafir, Nabi lah seorang yang pertama beriman, yang lain tu belum lagi beriman, semua kafir. Habis Nabi benci ke semua sahabat-sahabat tu yang belum beriman? Tidak. Bahkan dilontar Nabi dengan batu, dilontar dengan kayu, seluruh tubuh badan Nabi SAW berdarah. Bila Nabi keluar daripada kota Taif, datanglah malaikat Jibril dengan dua malaikat. "Ya Rasulullah, perintahkanlah dua malaikat yang menjaga gunung Galang Taif ini supaya binasakan orang-orang Taif yang melontar batu pada engkau." Apa Nabi jawab? Kalau kita, biarkan, biar padan muka dia, biar dia dolat, buat aku macam ini. Untuk kita lah, tuan-tuan. Tapi Nabi tidak. Nabi kata, "Jangan ya Jibril, jangan. Aku berharap mudah-mudahan akan lahir daripada mereka generasi-generasi, zuriat-zuriat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya."
Kemudian Nabi doa untuk umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, kerana mereka tak tahu. Nabi tak doa untuk turun bala. Nabi tak doa biar orang celaka matilah, tak ada. Tapi Nabi doakan supaya Allah beri mereka hidayah. Inilah Nabi sayang pada umat, dan dibuat zalim pada Nabi pun Nabi doakan lagi dapat hidayah kebaikan. Kenapa? Kerana Nabi kalau boleh semua orang beriman, Nabi kalau boleh biar semua umat dia masuk syurga. Itulah harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takdir Allah menentukan yang mana beriman, yang mana tak beriman. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, kita pun kena ada sifat kasih sayang itu. Jangan kita kasih sayang hanya sesama orang Islam saja. Kita lalu tepi jalan, nampak aksiden orang penuh keromot, tengok siapa tu? Orang kafir yang dia mampus lah. Orang kafir mampu, dia pun umat Nabi juga. Agak-agak kalau Nabi lah tengok orang tu aksiden, Nabi biarkan tak? Nabi tolong. Itu pun anak Adam. Satu ketika Nabi SAW sedang duduk, lalu satu jenazah orang Yahudi. Nabi SAW pun bangun. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi ya Rasulullah. Nabi SAW jawab, apakah bukan dia anak Adam? Tengok tuan-tuan, apakah dia bukan anak Adam? Yahudi, Kristian, ya Cina, Hindu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia anak cucu Adam. Macam kita juga anak cucu Adam. Sebagai satu penghormatan pada manusia, Nabi membangun pada penghormatan. Subhanallah. Ini Nabi SAW yang begitu mulia, yang dinamakan nombor 1 daripada semua para Nabi. Tapi itulah sifat Nabi SAW. Dan kita kena ada sifat kasih sayang pada seluruh umat Nabi SAW. Tak kira manusia Islam ke, yang bukan Islam ke, kita sayang dia dan kita doa. Ustaz dia kafir ustaz, kita doakan mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Siapa tahu kalau dia masuk Islam, mungkin dia lebih baik pada kita. Kita tengok sejarah macam mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada asalnya dia nak bunuh Nabi SAW dengan pedang dia. Tapi bila Allah bagi dia hidayah, dialah menjadi panglima Islam. Dialah yang menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Islam yang kedua. Sehingga Nabi pernah bersabda, kalau ada Nabi lepas aku, Umar orangnya. Subhanallah. Hebat tak hebatnya Sayyidina Umar tu. Sehingga Nabi bersabda, kalau Umar lalu satu lorong, syaitan lari lorong lain. Syaitan pun takut nak jumpa terserempak dengan Umar. Begitu hebat Sayyidina Umar. Padahal asalnya ialah dia orang kafir, dia nak bunuh Nabi SAW. Tapi Allah beri hidayah, menukar segalanya. Sebab tu kita tak boleh hukum manusia. Ini semua kafir, ini laknatullah, ini semua mati masuk neraka. Belum tahu kau neraka atau dia neraka. Tapi ustaz dia tentu-tentu kafir. Ya sekarang, kau tahu kau besok dia masuk Islam? Kau tahu kau nanti dia nak mati masuk Islam? Tak tahu jangan hukum. Kita jangan hukum orang neraka jangan. Kita doakan mereka. Kita pun tak tahu neraka ke syurga tuan-tuan. Ini sunnah Nabi SAW. Kasih sayang pada semua makhluk Allah, hatta kepada haiwan pun. Jangan kita buat aniaya. Ustaz, haiwan anjing apa ada? Anjing ni tuan-tuan, dia tak minta pada Allah jadikan aku anjing. Dia tak minta. Dia tak minta pada Allah jadikan aku kotor najis. Dia tak minta. Tapi Allah yang jadikan dia terima. Tapi kita yang hina dia, maka kitalah lebih hina di sisi Allah. Pernah ditanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, antara engkau dengan anjing siapa lebih mulia? Abu Bakar radhiyallahu jawab, kalau anjing masuk syurga, aku masuk neraka, anjing lebih mulia. Tengok Sayyidina Abu Bakar, dia sangka baik dulu. Kalau anjing masuk syurga, aku neraka, anjing lebih mulia pada aku. Tapi anjing masuk neraka ada tak? Anjing masuk neraka tak ada. Tak ada haiwan masuk neraka. Semua haiwan yang hari akhirat Allah mengatakan kunu turaba, jadilah kamu semua tanah. Semua jadi tanah balik. Habis yang masuk neraka siapa? Jin dan manusia. Itulah kita. Nampak tuan-tuan? Tapi anjing yang masuk syurga ada 7 haiwan yang masuk syurga. Salah satunya anjing. Anjing mana ustaz? Anjing Ashabul Kahfi. Yang 7 pemuda yang tidur dalam gua dengan seekor anjing. Makamnya ada di mana tuan-tuan? Ada di Jordan. Biasa kalau saya bawa jemaah pergi ziarah Baitul Maqdis, kita akan bawa ziarah ke Ashabul Kahfi. 7
7 pemuda yang tidur 309 tahun. 7 pemuda dengan seekor anjing. Itu Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Seorang perempuan Bani Israel, seorang perempuan pelacur yang buat dosa maksiat. Dia balik daripada pelacuran dia itu, dia jalan, dia kehausan, nampak satu telaga, dia pun nak minum air. Dia pun ikatkan kasut dia, kemudian dia turunkan dengan dia punya kain itu, dia turun, dia buat tali. Kemudian dia angkat air itu, nak minum. Anjing kat sebelah pun dia pun kesian anjing ini. Anjing ini pun haus seperti aku haus. Dia pun bagi anjing ini minum. Kerana dia ihsan, kesiankan anjing ini, Allah berikan dia hidayah dan Allah ampunkan dosa dia, dan dia pun beramal soleh, masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Ihsan kepada haiwan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita buat baik sampai kepada haiwan pun dapat pahala? Nabi kata, setiap hati yang basah, setiap hati yang basah tu maknanya orang yang hidup ke, haiwan yang hidup ke, kamu berbuat baik, kamu mendapat pahala. Nampak tuan-tuan? Bukan makna kita buat baik pada manusia saja. Ini kasih sayang yang diajar oleh Islam. Dan demikianlah kasih sayang itu hendaklah bermula daripada orang yang terdekat. Apa yang kata Nabi SAW? Ibda binafsika thumma biman ya'ul. Mulakan daripada diri kamu dan orang sekeliling kamu. Orang yang paling banyak sekali berjasa kepada kita, siapa dia? Ibu bapa kita. Ibu bapa inilah yang telah susah. Ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, bapa kita membelanjakan cari nafkah untuk nak membesarkan kita, mendidik kita. Maka jasa mereka, kalau kita kumpulkan satu dunia harta payah pada mak bapa, takkan dapat terbayar. Tak dapat terbayar. Habis macam mana? Kita kena buat baik pada mereka. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan jangan kamu tengking mereka. Apa makna tak ada makna. Tak ada makna pun jangan kamu kata. Apalagi kalau dia berkata perkataan yang menyakitkan hati ibu bapanya. Apalah maknanya, apalah ayah macam ni. Terasa sakit hati bapa, sakit hati mak. Kenapa anakku dikurang ajar? Dosa besar anak ini tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, mana-mana anak yang dimurkai oleh ibu ayahnya tidak akan masuk syurga walaupun dia sembahyang, walaupun dia berpuasa. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan kita menyakitkan hati ibu bapa kita. Dosa besar. Kerana Nabi SAW zaman baginda, ada seorang sahabat yang bernama Ikrimah. Dia ini seorang lelaki yang kuat ibadat, siang hari puasa, malam hari bertahajud. Tapi bila dia nak meninggal, waktu nazak, nak mengucap tak boleh. Maka sahabat lain datang, ya Ikrimah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh baca la ilaha illallah. Semua orang sudah rasa bimbang. Pergi jumpa ya Rasulullah, kawan kami ni Ikrimah ni nak meninggal, nak mengucap tak boleh. Nabi terus tanya, mak dia masih hidup tak? Ada. Panggil mak dia. Panggil mak dia. Makcik, ini anak makcik ni ada buat apa-apa salah ke sampai nak mengucap tak boleh ni, nak meninggal ni? Mak dia kata, anak akulah sebaik-baik anak ya Rasulullah. Siang hari puasa, malam hari tahajud, tak pernah tinggal. Tapi satu hari, setiap hari dia kalau balik, dia beri makan kepada aku dulu sebelum bagi pada anak istrinya. Tapi satu malam dia balik, aku dah tertidur, maka dia beri makan kepada anak isteri dulu. Bila aku bangun, aku tengok dia sudah melebihkan dulu isteri dengan anaknya. Maka aku rasa kecil hati ya Rasulullah. Kalau kita lah zaman sekarang kata apa? Alah mak ni sensitif sangat itu sikit pun tak boleh. Tengok tuan-tuan, tengok. Apabila ibu ni kata macam tu, Nabi pun kata, wahai makcik, maafkan dia. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya anak ni sudah berdosa pada mak dia. Kerana anak ni mengecilkan hati mak dia. Masya Allah, benda macam tu kecil pun ya Rasul, ya Ustaz pun dah kira dosa. Ya, ini Nabi sendiri. Makcik, maafkanlah dia makcik, dia dah meninggal tu. Mak dia pun kata, tidak ya Rasulullah, aku rasa luka hati aku tidak akan ampunkan dia. Nabi pun kata, sahabat-sahabat,
mari kumpulkan kayu-kayu. Ya Rasulullah, nak buat apa ni? Kita bakarkan Ikrimah. Kenapa ya Rasulullah? Biar dia dibakar di dunia, jangan sampai dibakar dalam neraka Allah. Lagi dahsyat lagi neraka. Bila mak dia dengar anak nak kena bakar, tuan-tuan, Allah, mana mak yang tak sayang anak, tuan-tuan. Terus makcik pun kata, ya Rasulullah, aku maafkan Ikrimah, aku maafkan dia. Lepas dia cakap itu, terus Ikrimah pun dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dia pun meninggal dengan iman. Nampak, tuan-tuan? Sedikit saja kecilkan hati ibu atau kecilkan hati ayah. Nak mengucap tak dapat. Biar kita sembahyang tahajud tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, tapi nak mengucap tak boleh. Apa maknanya? Masuk neraka nanti anak ini. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita yang ada mak bapak masih hidup, jaga hati mak bapak. Jangan cakap kasar, jangan cakap dengki, jangan memperali, jangan merendah-rendahkan. Biar mak kita bodoh sekalipun, jangan kita hina dia. Biar mak kita kafir sekalipun, jangan kita kata dia, Ustaz, mak saya kafir. Belah dia kafir tu antara dia dengan Allah, tapi dia tetap mak kau, dia tetap wajib kau hormati. Sebab tu Allah mengatakan, wasahibhuma bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan mak bapak itu dengan cara baik, walaupun dia orang kafir. Nampak, tuan-tuan? Di sini Islam, tuan, kita kena beri penghormatan, kasih sayang yang penuh pada ibu bapa kita. Sebaliknya, kalau anak-anak yang baik pada mak bapak, sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min rajulin yanzuru ila wajha walidayhi nazratan yusirruhuma illa kataballahu lahu hajatan wa umratan maqbulatan, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak seseorang anak yang melihat kepada wajah ibu bapanya, yang menggembirakan ibu bapanya, malaikat akan dituliskan bagi anak itu pahala haji dan umrah yang makbul, confirm dah diterima Allah. Gambarkan, tuan-tuan, melihat wajah mak bapak dengan senyum, melihat wajah mak bapak menggembirakan mak bapak. Mak pun haus, amaikan air mak, sila minum air mak. Mak pun penat, picikkan kaki mak. Allah, mak pun gembira, anak aku ni, kau ni ahli syurga lah wahai anakku. Memang ahli syurga punya anak macam tu. Sebab Allah Ta'ala reda ni ada. Reda Allah fi reda walidain, sakhatullah fi sakhatul walidain. Reda Allah pada keridaan ibu bapa, kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu bapa. Bila ibu bapa kata, aku bereda dengan kau wahai anakku, Allah bereda dengan dia. Apabila bapa kata, aku geram dengan kau, aku benci kau, maka Allah pun benci pada anak itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena jaga mak bapak kita. Jangan sedikit pun kita kuris hati mereka. Walau macam mana kerina, tapi mak saya ni kerina macam-macam, Ustaz. Yelah, dah patutlah kau jaga dia. Dulu kau kecil-kecil pun kerina juga. Nak kencing, nak berak tak cakap, sampai basah habis baju mak kau. Tengah-tengah malam tidur, tak tahu tu tengah tidur pun terpekik-pekik, weh, nak susu. Paksa mak kau bangun. Sekarang kau kena jagalah mak pula. Dah time dia. Dulu kecil, mak jaga. Sekarang kau pula lah, mak dah tua, kau lah jaga pula. Macam tu lah Allah jadikan. Kena sabarlah. Kalau cuba mak kata, cerewet lah budak ni, hampir dah mampu lah. Kau mampu lah kau. Kan dah susah tak besar kita. Tapi kesian budak ni. Kecil dia menangis-nangis tengah malam. Nanti aku tak bagi susu, nanti kembung perut dia. Nanti demam, bangun, dia ngantuk-ngantuk pun, dia buat susu bagi budak ni. Nampak? Sayang anak dia. Anak kecil ke berak, mak tu cium pula. Berak ke kencing ni, dia cium pula. Kita nak cium, busuk mak. Tengok tu, maaf tuan-tuan, kita cakap lah. Tapi tengok macam mana ibu bapa kita dengan kita. Cukup tanggung, sabar dengan kita kerana besarkan kita. Kita bila kecil-kecil, apa mak kata, apa bapa kata, cepatlah besar, cepatlah besar, anakku sayang. Kita pula mak bapak dah tua, cepatlah mati wahai mak bapak, mak susah orang. Itu kita, maaf tuan-tuan, bukan semua orang lah. Tapi ini keadaan orang zaman sekarang. Kena ingatkan, jangan kita derhaka pada mak bapak. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa kasih sayang dia kepada orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Iaitu isterinya, keluarganya. Inilah sunnah Nabi yang hari ini sudah kekurangan.
Kita kena tanamkan rasa kasih sayang kepada isi keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Oh ustaz, kita sayang isteri kita ustaz, memang kita sayang suami kita. Itu baru kahwin je lah. Baru kahwin sayang. Nama pun dia panggil sayang, dia tak panggil nama baru lah. Baru kahwin Intan, dia panggil buah hati, bagus lah. Baru kahwin, lepas tahun 2 tahun kahwin, nama Fatimah, okey lah juga, nama pun sebut betul lah. Lepas 5 tahun kahwin, Timah, lepas 20 tahun kahwin, lepas dah 40 tahun kahwin, oi, mana kopi oi. Tengok nama pun dah tak ada. Tuan-tuan ni, nama pun dah hilang dah. Daripada asal nama sayang dah keluar nama pun dah potong shortcut terus oi saja. Inilah keadaan kita. Tak boleh. Kita kena kekalkan kasih sayang tu seperti mana kita hari yang pertama kita diterima ijab kabul, aku terima nikahnya, maka dari saat itu kita kekalkan kasih sayang. Macam mana ustaz nak kekalkan kasih sayang ni? Kita dah bergaduh lah, kita dah makan macam-macam maki hamun lah. Sebab tu di sini kita kena ingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu isteri, bukan 2 isteri tuan-tuan. 11 isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut 12 isteri, ada riwayat sebut 9 isteri. Kalau sekiranya kita satu isteri pun dah bergaduh, macam mana Nabi lagi? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, lebih lagi. Masya Allah, macam mana Nabi dapat kontrol? Kenapa dapat kontrol? Kerana sifat akhlak yang Nabi tunjuk. Macam mana sifat akhlak Nabi SAW? Bila Nabi nak panggil isteri, Nabi panggil dengan nama-nama timangan, nama-namanya pujian, nama-nama yang menggembirakan isteri. Tengok Nabi SAW apabila memanggil isterinya Aisyah, apa Nabi panggil? Ya Humairah, wahai si Intan manis. Nabi panggil dengan gelaran yang menggembirakan. Isteri dengar pun sedap dengar. Wahai Intan, wahai sayang, wahai manis. Isteri dengar pun sedap dengar. Dah 10 tahun kahwin pun panggil sayang, dah 20 tahun pun panggil sayang, dah 40 tahun pun panggil sayang. Allah, tak berubah, sama. Kena ubah tuan-tuan. Begitulah kita pun. Apabila kita kata sayang ni, jangan hanya kat lidah, kita keluarkan daripada hati. Sayang tu daripada hati kita. Tapi ustaz, isteri saya dia kata saya macam-macam ustaz, dia katalah saya tak pandai lah, itulah ini. Kita dalam suami isteri ni, itulah biasanya yang kita hadapi. Apa dia tuan-tuan? Iaitu selisih faham. Itu biasa. Nabi SAW satu masa Siti Aisyah pun mengomel dalam rumah. Nabi steady, dia tak kata apa. Lepas Siti Aisyah pun dah reda, dia dah cool down. Dia pun kata, ya Rasulullah, tadi saya marah-marah, kenapa kau tak tegur aku ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, tadi yang marah-marah bukannya Aisyah, yang marah-marah tu syaitannya Aisyah. Sebab orang tengah marah ni tuan-tuan, masuk apa tuan-tuan? Masuk syaitan. Jadi kalau sekira orang masuk setan, dia tengah marah, kita pun sambut marah, kita pun masuk setan. Jadi kalau api dengan api, terbakar lah. Tak boleh. Kita mesti cool down. Isteri kita tengah marah, steady. Pergi ke dapur, ambil air, minum. Habis ustaz tak tahan minum, sakit telinga kita dengar. Okey, keluar pergi kedai, makanlah ambil mamak ke apa ke, air batu Bandung apa, relax. Dah petang-petang, malam sikit balik. Lepas main syak balik. Balik dia pun dah cool down, dah tenang. Sebab marah ni dia tak boleh terus marah. Dia akan terus marah nanti masuk hospital tuan-tuan, kena pergi ambulans. Dia kena cool down juga, dia mesti cool down. Sebab tu Nabi kata kalau orang tengah marah ni, ambil wudu. Kalau ambil wudu pun tak jadi, dia mandi. Jadi ini Nabi suruh mandi suami wudu. Kenapa? Sebab bila marah tu dia daripada syaitan. Syaitan buat pada api. Bila kita ambil wudu dia padam. Bila kita ambil wudu sikit sangat, api ni besar, kena mandi. Tapi kalau sikit mandi pun tak padam juga, terus terjunlah dalam kolam. Berasap keluar. Maaf tuan-tuan, itu tambah saya pula. Jangan tak timbul sudah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Nabi sabar. Begitulah kita pun kena sabar. Hidup rumah tangga macam tu. Kalau suami pula mengamuk beradab, isteri pun kena sabar juga.
Isteri pun tenangkan diri dia. Dan lepas kita dah reda, bang, tadi abang marah-marah kenapa? Tak adalah, tadi hot sikit kat office tu, budak tu buat kerja aku yang kena. Jadi dia lepaskan geram office yang pasal, dia lepaskan kat rumah. Tapi tak apa, kita reda. Jangan kita, pertama kita sabar. Keduanya, jangan simpan. Jangan simpan apa? Lepas seminggu dia masih merajuk lagi. Kenapa? Itulah suami saya kata saya ni tak pandai masak. Lepas sebulan ingat lagi. Itulah suami saya kata saya tak pandai kemas rumah. Lepas tahun dia ingat lagi. Ya Allah, orang macam ni boleh sakit mental, tuan-tuan. Sebab dia ingat tak boleh. Apa yang sudah rilis, lepaskan, keluar. Jangan disimpan lagi. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ingat satu perkara, tidak ada manusia yang tidak buat salah. Itu dia. Kenapa? Kita pun ada buat salah. Apa kau ingat laki kau saya buat salah? Kau tak buat salah. Apa kau ingat bini kau saya buat salah? Kau tak buat salah. Semua kita ada buat salah. Kalau kita tak boleh maafkan orang, apakah kita ingat Allah pula maafkan kita? Tidak. Allah sayang kepada orang yang sayang untuk kepada maafkan orang. Satu masa Nabi SAW sedang duduk kuliah macam kita sekarang ni. Lalu satu sahabat di belakang masjid, Nabi pun kata, ini sahabat ahli syurga. Orang pun toleh tengok, orang ni alamak, hebat dah. Hari kedua sedang Nabi beri kuliah macam ni, kemudian lalu sahabat lagi yang sama juga, ini seorang sahabat yang masuk syurga. Orang tengok, budak semalam juga. Kemudian hari yang ketiga sedang Nabi beri kuliah macam ni, lalu lagi sahabat sama dalam belakang masjid. Nabi kata, orang ini ahli syurga. Orang tengok, orang ini juga ahli syurga. 3 kali Nabi jamin dia ahli syurga. Mana garanti dia ahli syurga. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tak puas hati. Tak puas hati kenapa? Nak tahu apa rahsia budak ini yang Nabi 3 kali jamin dia masuk syurga. Nak tahu apa amalan dia yang special. Maka ikut budak ni sampai balik rumah. Bila orang ni pun dah masuk rumah, dia pun ketuk pintu. Tuan rumah pun buka pintu. Dia kata, tuan, saya ini nak menompak 3 hari 3 malam di rumah tuan, kerana saya ada selisih faham dengan isteri saya. Boleh ke tidak? Jadi tuan rumah kata, silakan. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau datang tetamu, wajib kita hormati dan layani selama 3 hari 3 malam. Itu wajib. Kalau lebih daripada 3 hari 3 malam, kita boleh halau dia balik. Habis dah permingkau. Itulah hukum Islam. Wajib kita hormati tetamu. Jadi silakan. 3 hari 3 malam Abdullah bin Mas'ud duduk dalam rumah lelaki ini, nak tengok apa amalan dia yang luar biasa. Apa yang dia buat ni. Selepas 3 hari 3 malam, dia tak dapat apa-apa yang luar biasa. Akhirnya dia pun pecahkan lubang yang sebenarnya. Saya ni tak ada apa-apa pun selisih dengan isteri saya, tapi saya sengaja nak datang rumah tuan ni, nak tengok apakah amal ibadat yang dibuatnya special, yang luar biasa. Kerana 3 kali kau lalu belakang masjid Nabi, 3 kali Nabi tunjukkan kami semua kau ni ahli syurga. Maka berkata lelaki ini, yang kau lihat itulah dia amalan aku. Tak ada yang lebih. Sembahyang, zikir, baca Quran, macam itulah dia. Bila sahabatnya Abdullah bin Mas'ud nak keluar pintu, tiba-tiba tuan rumah dia kata, nanti dulu, ada satu perkara yang aku tak sebut pada kau. Nak dengar ni, apa rahsia dia? Setiap malam sebelum aku tidur, aku ingatkan kembali apa yang berlaku di siang hari, daripada apa yang manusia, orang, isteri, kawan yang buat yang kepada aku yang tak menyenangkan aku. Maka aku ampunkan, maafkan semua mereka, dengan harapan mudah-mudahan Allah pula maafkan aku. Agaknya inilah dia yang satu perkara yang Allah Ta'ala redai. Nampak tuan-tuan? Sembahyang, semua orang sembahyang. Zikir, semua orang berzikir. Baca Quran, semua orang baca Quran. Tapi hati nak maafkan orang, kita simpan, tak bagus. Malam hari sebelum tidur, tadi bini aku bercakap aku macam ini, tadi laki aku cakap aku macam ni. Ya Allah, aku maafkan mereka ya Allah. Mudah-mudahan kau maafkan aku.
mak aku cakap macam ni, abang aku cakap macam ni, kawan aku macam ni, dia kata aku. Ya Allah, aku maafkan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan kau maafkanlah aku. Siapa yang boleh amalkan ini, maafkanlah semua siapa yang ada buat silap kita, Allah akan maafkan dia. Boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh ke tidak? Alhamdulillah, janji tuan-tuan ya. InsyaAllah malam ini kita berazam, kita duduk tafakur, kita fikir apa segala orang buat kita, besar atau kecil, kita maafkan mereka. Kita jangan simpan-simpan dalam hati. Besok kita jumpa dia, Assalamualaikum, Assalam, sudah saudara kita. Jangan kita simpan, oh Denia geram. Jangan, lupakan semua. Kita ambil yang baik, buang yang buruk. Dan Nabi SAW mengajar kita supaya hidupkan rasa kasih sayang itu. Bagaimana? Nabi SAW bersabda, "Idza habba ahadukumul mar'ah falyukhbirhu." Apabila seseorang kamu sayang pada saudaranya, maka beritahu dia. Nabi SAW sedang menunggang unta. Datang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi pun berkata, "Ya Muaz, aku cinta kepadamu." Nabi sayang kepadanya. "Ya Muaz, aku sayang padamu." Begitulah Nabi SAW bila sayang sahabat-sahabat yang tertentu, Nabi sebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak datangkan kasih sayang bukan mudah. Nak datang benci senang. Kenapa? Benci sifat syaitan, sifat permusuhan. Tapi datang sifat kasih sayang, sifat Nabi SAW. Susah. Kenapa? Syaitan tak mau kita ikut Nabi. Syaitan nak kita ikut syaitan supaya masuk neraka sama-sama syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua kita nak ikut Nabi ke nak ikut syaitan? Nak ikut Nabi ke syaitan? Alhamdulillah. Paling ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sayang pada mak kita. Jumpa mak, cium tangan mak, cium pipi mak. "Mak, saya sayang mak." Macam mana perasaan mak kita? Allah, anak aku sayang aku. Mak aku rasa lembut hati. Jumpa ayah, cium tangan ayah, cium pipi ayah. "Ayah, saya sayang ayah." Ayah terasa, Masya Allah, anak aku ucapkan sayang pada aku. Allah, rasa hati ayah ni lembut, begitu sayang anaknya. Kita balik pula jumpa isteri kita, kita cium pipi isteri kita. Cium yang relax-relax lah, jangan yang berat-berat. Cium pipi isteri kita. "Sayang isteriku." Isteri kata apa? "Alamak, abang aku sayang aku. Kenapalah aku selama ni masak tak sedap untuk dia? Kenapalah aku tak gosok baju licin-licin?" Nampak? Dia pun masak rajin-rajin, sedap-sedap pula gosok baju licin. Pasal suami dia sayang dia. Begitu pula kita isteri balik, kita jumpa isteri kita, kita cium isteri kita, kita cium suami kita, cium tangan suami kita, kita kata, "Bang, saya sayang abang." Suami dia terasa, "Alamak, isteri aku betul lah sayang aku. Alhamdulillah, inilah isteri salih aku, ya Allah, inilah isteri syurga." Masya Allah, berapa untung tuan-tuan. Nampak? Dan jangan kita buat sekali, kita buat tiap-tiap hari, every day, tiap-tiap hari. Lepas sembahyang kita jadi imam, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Lepas sembahyang isteri salam tangan imam, isteri pun kata, "Pak, saya minta maaf, saya sayang abang." Suami pun kata, "Sayang, saya pun minta maaf, saya sayang isteri saya." Maaf tuan-tuan, kalau ini dapat hidupkan setiap hari, ada tak boleh bergaduh dalam rumah tangga? Tak gaduh dah. Kalau ada silap sikit-sikit pun, tak apalah, sudahlah, maaf, sudah. Itu biasalah. Pasal apa? Ada kasih sayang. Bila tak ada kasih sayang, benda kecil pun jadi besar. Pasal masak sikit, kurang garam pun dia jadi gaduh. Pasal apa? Pasal dia tak sayang. Tapi kalau sayang, tak sedap pun tak apalah, tak manis pun tak apalah. Pasal dah sayang dia pasal. Nampak tuan-tuan? Macam tu pula anak-anak kita. Balik kita daripada kuliah kita malam ini, kita jumpa anak-anak kita, kita cium anak kita, kita kata, "Sayang anak bapa." Kita cium anak kita, "Sayang anak mak." Macam mana perasaan anak-anak? Mak aku sayang aku. Aku dah umur 30 tahun pun mak aku sayang aku. Aku dah umur 40 tahun pun mak aku sayang. Ustaz, malu lah kita nak cium anak kita dah besar. Nak malu apa?
Dia yang kita basuhkan kecil-kecil semua tu, kita mandikan dia. Nak malu apa? Itu anak kita. Kalau orang lain memang kita malu. Nampak tuan-tuan? Kita amalkan, cium anak-anak kita. Nabi SAW satu masa Nabi cium anaknya, cucunya Hasan dan Husain. Maka seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad radhiyallahu an yang ada di samping Nabi SAW, dia pun berkata, ya Rasulullah, aku ada 10 anak, tak pernah aku cium dia. Apa jawab Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada belas kasihan, Allah pun tidak belas kasihan pada dia. Bila kita cium tu, itu tanda belas kasihan. Apa makna belas kasihan? Kasih sayang. Jadi kalau kita tak ada kasih sayang, Allah pun tak ada kasih sayang pada kita. Kita mulakan daripada rumah tangga kita sendiri. Kita balik pada malam ini, yang mana sang suami cium isterinya. Boleh ke tidak sang suami? Boleh. Alhamdulillah, ini janji balik pada kuliah kita malam ni, sang isteri cium suaminya. Boleh ibu-ibu? Tak dengar. Janji ya. Bagus, Alhamdulillah. Begitulah kita balik pada kuliah ni, cari mak kita serumah kita, bapa kita serumah kita, cium mereka. Dan begitulah anak-anak kita amalkan sunnah Nabi. Inilah dia tuan-tuan, satu sunnah yang sudah hilang pada hari ini. Hari ini kita cuma sayang baru kahwin, kita sayang anak masih kecil-kecil. Tapi bila sudah lama kahwin, bila anak sudah besar, kadang hati pun sudah renggang, sampai jadi bermusuh pun ada. Tak mau tengok muka mak, tak mau tengok muka bapak. Macam mana ni? Sampai halau mak pergi di rumah orang tua, halau bapak pergi rumah orang tua. Allah, ini perkara tak patut berlaku kalau betul kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita sayang pada semua kekasih-kekasih orang yang dekat dengan kita, dan kita sayang pada semua makhluk Allah. Dan jangan lupa, yang terutama, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sayang pada Rasulullah ke tidak? Sayang ke tidak? Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, kau saksikanlah ya Allah, kami semuanya dalam majlis ini sayang dan kasih pada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang penuh rahmat dan barakah ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang akan menjadikan sebab kami mendapat syafaat Nabi kami di yaumul qiyamah kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat dari Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kau ridai ya Rahim. Jauhkanlah kami dari segala dosa dan maksiat ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah datuk nenek moyang kami, guru-guru kami. Ampunkanlah sedang mereka yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatkanlah rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah isteri, suami, anak-anak kami berkasih sayang antara satu sama lain ya Allah. Jauhkanlah daripada persekitan dan perbalahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah rumah tangga kami dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkatkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkan rezeki kami yang halal lagi diberkati. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram yang kau berkahi. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit-penyakit yang zahir dan yang batin ya Allah. Sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau makmurkanlah masjid ini ya Allah. Ramaikanlah orang yang dalam masjid ini untuk bersolat dan mendengar dan belajar ya Allah. Ya Allah, kau berkatkanlah seluruh taman ini dengan orang yang beriman ya Allah, dan jadikan orang yang bukan Islam untuk memasuki Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau makmurkanlah negara kami Malaysia, Singapura, Indonesia, di mana-mana negara Islam ya Allah. Jauhkanlah daripada segala malam dan bencana, daripada putih beliung, daripada tsunami, daripada gempa bumi, daripada kemarau, daripada pergaduhan, peperangan dan segala malapetaka yang kami dibanggar ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah negara Malaysia ini atas tanah umat Islam ya Allah. Jadi kalau Islam agama yang tertinggi, yang tak ada lagi yang lebih tinggi daripada ini bumi yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau matikan seseorang kami mereka di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam sujud padamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam di Mekah Mukarramah atau di Madinah Munawwarah.
Allahumma ya Allah, semua kami yang ada dalam majlis ini mempunyai hajat ya Allah. Dan semua hajat itu adalah kecil di hadapan-Mu ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Rahim, maupun besar yang kecil, maupun yang zahir dan yang batin, maupun yang dunia dan akhirat, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang yang saleh dan salihah, yang beriman, yang bertakwa, yang mendoakan kami setelah mati kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, Kau terangkanlah hati-hati mereka dan berikanlah mereka kejayaan dalam pelajaran dunia dan akhirat mereka ya Allah. Anak-anak kami yang belum ditemui jodoh, berikanlah mereka jodoh orang yang saleh dan salihah, dan sudah yang beriman dan yang bertakwa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pastikanlah doa kami ya Allah. Selamatkanlah umat Islam di mana-mana mereka berada. Selamatkan umat Islam di Mesir, selamatkan umat Islam di Palestin, selamatkan umat Islam di Syria, selamatkan umat Islam di Iraq, di Afghanistan, di Pakistan, di Bangladesh, di Myanmar, di Thailand, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, di mana-mana mereka berada ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan umat Islam pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kukuhkanlah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara Malaysia, Singapura dan Indonesia dan sebagainya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah semua permohonan kami, maafkanlah segala kekurangan kami, Kau berikanlah kebaikan dan keganjaran yang tinggi kepada segala ahli jawatan kuasa masjid ini yang telah bersusah payah untuk mengadakan majlis yang mulia pada malam ini ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ataqabbalullah minkum. Ya tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah dalam penyampaian saya yang pastinya sekali ada kesilapan dan kekurangan, karena itulah sifat saya sebagai manusia biasa, yang mana yang benar itu semua datang daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan, kebodohan, kebebalan, kebingungan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Maafkan ke tidak? Terima kasihlah banyak. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.